الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Mana dah kita dulu? Allahumma salli ala sayyidina. Mana? Mana dah? Katanya situ dah. Telah isyarat oleh Al-Imam Yusufu Al-Ardabili. Telah isyarat oleh Al-Imam Yusuf, jadi bil Ibrahim, Imam Yusuf bil Ibrahim Al-Ardabili. Ardabili ada bo lagi tu. Jadi Imam Yusuf bil Ibrahim dah isyarat di dalam kitabnya, kitab bagi Al-Imam Yusuf. Apa nama kitab dia? Al-Alwar. Al-Alwaru li a'malil abrar. Tu. Kitab dia ada sebut. Dia kata kena isyarat dengan, tak leh situ dah. Telah isyarat dengan katanya, kata Imam Yusuf. Dia kata kena. Jadi masalahnya musana riyak gapo? Sunat bagi masbuk saat ni. Dia mari tengah-tengah tu imam duk semaya dah. Lepas tu dia tu rasanya tu imam tu duk baca Fatihah ni. Selepas daripada baca Fatihah tu imam tak akan baca dah rasanya. Tak baca dah surah selepas Fatihah, tak baca dah. Tak baca dah. Ataupun kalau dia baca pun tu iman ni, dia baca panak-panak, dia baca kulhu dengan inna a'tayna, ya sama-sama tu iman ni panak. Dia tahu lagu tu. Maka sunat bagi masbuk tu baca selalu dah Fatihah. Tak kena nak tunggu amin tu iman dak. Pakai baca terus. Pakai terus baca. Kalau dia tahu lagu tu. Lepas tu hukum lagu ni tu ambil di mana? Musanya kita nakal mari daripada perkataan Al-Imam Yusuf Al-Ardabili dalam kitab dia Al-Alwar. Isyarat gitu dah. Isyarat dengan katanya, kata Al-Imam Yusuf. Mana ni? Kata ni nah dalil hukum dia. Dan apabila ni kata Imam Yusuf ni. Dan apabila mengetahui dan menyengko, dalam kitab sebut mengetahui ya. Fa iza alima, apabila mengetahui gitu ya, tapi musanya kita tambah dan menyengko, yani sengko. Dan menyengko ni perkataan musannaf. Sebab apa kena kata lagu tu? Kerana tahu tu dengan makna sengko. Dengan makna sengko. Dia bukan tahu yakin, dia sengko aja. Sebab itulah alima tu dalam kitab Mughni kata alima dengan makna yazun, zon sengko. Sebab tu musana kita faham pada kitab Mughni tu tahu dengan makna sengko, dia pakai ataf tafsir selalu dah. Dan menyengko ni ataf tafsir makna alima. Dia tahu ni lah, sengko lah.
Sengkar ni dia berat sebelah. 50 60. Lek 60 panggil sengkar. Lemu ke? Lemu ke kubah? Wasa-wasa lemu. Tu berat pada pihak lemu. Tu panggil sengkar lemu. Tapi kalau dia tahu, tak kena sengkar. Dia tahu kata lemu di mula lagi. Tu yakin. Maka tahu di sini, kalau tahu di mula, lain pula. Ni ya, makmum ni bukan duk tahu. Tu imam tak ada sudah Fatihah lagi. Faham tak? Tu imam tu duk baca Fatihah aja. Tapi dia tahu tak? Aku wasa lah. Tu imam ni tak baca ni surah selepas Fatihah ni. Jadi berasa mari ya. Rasa berat je. Dia tak tahu. Nak tahu lagu mana tak berlaku lagi ke depan. Sebab tu menyengkar dengan mana tahu. Tu tahu dengan mana menyengkar. Dia tafsir makna panggil. Dan ni tafsir makna alim. Dan menyengkar sengkar zah kita kata. Menyengkarlah oleh masbuk oleh makmum itu. Makmum masbuk tak ni tu. Lek makmum tu dia sengkar. Wasa-rasa lah. Dia kata. Sengkar ke mana? Menyengkar akan bahawasa imam itu. Bahawasanya imam itu. Tu imam dia tu. Tiada membaca. La yuqra'u. La yaqra'u. Tidak membaca. Tiada akan membaca ia. Ya sengkar kata imam tu tiada membaca. Ni tiada akan membaca ia imam. Tiada membaca akan surah. Jadi surah selepas Fatihah. Surah selepas Fatihah. Itu imam ni rasa-rasa dia tak baca dah surah ni. Nampak Fatihah pun gaduh-gaduh. Cepat-cepat. Sebab orang sakit perut. Tu. Tak baca dah rasanya. Dia rasa lagu tu mari. Yazan mari. Nampak dah? Atau kepada tiada membaca. Ataupun membaca ia. Atau ni atau pada tiada membaca. Kena baca semula lah ibaratnya. Atau menyengkar oleh makmum akan bahawasanya imam itu membaca ia imam. Membaca akan surah selepas Fatihah tu. Tu imam ni dia baca lah. Tapi aku rasanya dia baca surah yang pendek. Yang tu sifat ada surah tu. Surah yang pendek, yang ringkas. Baca semata dah. Tapi Datuk ni dia ingat kulhu dengan inna a'tayna. Dia masa baca hak tu, malaikat dia pergi ngapa surah lah hak panjang-panjang pula. Wallahu alam. Tapi aku rasa dia baca surah yang pendek, yang ringkas-ringkas. Jaga molek ni ibarat ni kita nakal daripada kitab Al-Ward sendiri. Maknanya kena amati ni bukan karangan musannaf sendiri. Dia terjemah. Kena terjemah jadi satunya faham. Kita baca ni kalau musannaf terjemah daripada kitab lain kena amati dua kali. Satunya amati terjemah musannaf. Yang kedua amati murad hak tu heksa. Takut musannaf tu lagi kita tak kena murad hak tu heksa ni pula kita ni selera. Dia kata tak membacakan surah yang pendek. Dia baca surah pendek je. Tu habis itu. Dan jadi padahan walhan tiada boleh la yatamakkan wala yatamakkan dalam kitab dah. Dan wadahan tiada boleh, tiada dapat bagi makmum itu, makmum masbuk tu. Dia tahu. Makmum tahu kata itu imam ni dia baca surah tu mestilah baca, tapi rasa-rasa surah tu surah yang pendek. Kalau aku tu duduk kaca duduk senyap nanti video tu baca amin ke, aku tak akan dapat baca Fatihah habis. Tak ada semata yang kata. Padahal tiada boleh, tiada dapat bagi makmum itu. Tiada boleh uleh bagi tiada boleh. Tak boleh, tak dapat oleh menyempurnakan Fatihahnya, menghabiskan akan Fatihahnya, Fatihah bagi makmum tu. Tu menyempurna tu yakni tulis itu menyempurna yakni menyempurna dalam masa yang ringkas dan pendek itu. Menyempurna dalam masa yang ringkas dan pendek itu. Menyempurna dalam masa yang ringkas dan pendek itu. Ni seka makmum belaka ni. Padahal kalau tu imam tak baca pun mung tak ada semata dah mung masbuk.
Mu tak akan habis Fatihah semata dah. Kerana mu masbuk. Tapi pada sengkat dia, masa tak habis kulhu. Ya wasa lik dia. Wasa-wasa habis juga. Kalau aku baca selalu, wasa-wasa day juga Fatihah. Kalau aku tak baca, wasa tak day dah Fatihah ni. Kalau nanti dia baca surah ke. Dah apa tu dah. Maka dia kata tiada boleh bagi makmum itu ulil menyempurnakan Fatihahnya. Maka jawab apabila hok muka tadi. Bila makmum dia sengka semacam tu, maka disunat baginya, bagi makmum tu disunat. Sunat bagi makmum tu. Sunat bagi makmum tu. Sunat akan bawa membaca ia makmum tu membaca akan Fatihah, membaca serta imamnya, imam bagi makmum tu. Sunat dia baca Fatihah sekali bersama dengan imam. Imam pun duk ihdina, ya pun bismillah, alhamdulillah. Tu imam ihdina surah, ya pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ar-rahmanir maliki yaumiddin. Tak ada tunggu dah imam amin. Tu. Tu dah. Sunat dia baca lagi sekali lalu dah. Sunat. Disunat ni syahid kita ni. Disunat. Tu tempat syahid kita nya. Tempat kita nak yang situ. Disunat. Tapi kalau kita tilik kepada kita al-alwar hak asal, kita tak kacak lagu tu. Dia kata fa'alaihi, maka atasnya, atas makmum saat itu baca Fatihah selalu. La fa'alaihi tu kalau tengok zahir super wajib dah. Tapi dah kitab Mughni je mari je nakal. Ni. Kitab Mughni al-Muhtad tu Syekh Syarbini je nakal kan. Fa alaihi kata wa alaihi tu bermakna yusannu. Alaihi situ bukan wajib, alaihi tu dengan makna sunat. Maka musannaf kita faham lafaz sunat daripada kitab Mughni al-Muhtad. Bukan faham lafaz sunat daripada lafaz dari kitab Al-Anwar betul-betul dak. Dari Al-Anwar tu alaihi. Tapi kitab Mughni je mari nakal. Dia kata wa makna alaihi tu ayusannu. Tu. Maka disunat ni bukan kata bagi kita al-anwar dak ni. Hanya ambil terjemah yang maksud daripada tu. Tu kena kira ke tu? Maka disunat baginya bagi makmum tu. Dia kata, sunat bagi makmum tu. Buat gini disunat ni, buat gini. Disunat tu kita tulis tanda tak apa. Tu. Disunat baginya tu. Kalimah disunat ini tidak disebut di dalam kitab Al-Alwar. Hanya tuan kitab menyebut akan lafaz fa'alaihi. Arab tu fa'alaihi. Artinya maka lazim atasnya tetapi musannaf kita ini terjemah kalimah itu dengan perkataan disunatkan kerana dipaham daripada cakapan kitab Mughnil Muhtaj yang mentafsirkan perkataan kitab Al-Alwar itu. Tu buat tanda juga. Takut satu masa jadi pening.
Sementara nak jumpa nah hak sah tu kat tanah boleh-boleh taruh. Tu je. Kena kaca tanda sebab ni tempat syahid kita nak disunat tu tempat kita naknya. Lepas tu kita pun duk royak apa ni kita al-alwat kata disunat. Lepas tu demo ambil mari. Demo ambil kita al-alwat mari kita. Ni al-alwat tak kata disunat atau fa'alaihi. Mana disunat ni? Jawab kata alaihi tu sungguh al-alwat sebut gitu tapi makna alaihi tu yusannu disunat. Getilah kita murni. Kita tengok. Tu dia kata gitu di belakang. Dia tengok zat nilai murni tu taqalahu al-alwan. Lepas tu wa makna alaihi yusannu lahu. Makna alaihi tu disunat lagi. Apa tu dah? Jaga. Faham tak? Bagus tu. Nak kut tu. Disunat baginya bagi makmum tu disunat akan bahawa membaca ia makmum tu masbuk tadi tu membaca akan Fatihah selalu, boleh tambah selalu katiklah, membaca ia akan Fatihah selalu, sunat baca selalu. Adapun baca Fatihah tu wajib, selalu tu tak wajib, selalu tu sunat. Tak? Nampak tak gitu? Lama kata sunat baca Fatihah, kalau tu kok mana kata wajib? Wajib baca tapi selalu tak selalu tu sunat. Masalah ni wajib baca, wajib baca tu bacalah, tapi sunat baca selalu. Dah tak? Baca selalu dah. Baca tu serta imam, serta bacaan imamnya. Orang kata serta bacaan imamnya, imam bagi masbuk. Tak ning. Tu imam baca, dia pun baca gi. Tewah, rupa tewah bukan nak tewah. Rupa-rupa. Tu dia. Lepas tu dah kita tengok je kata rojak kita al-alwar sahifah sikit-sikit, Mughnil Muhtad sikit-sikit. Habis itu. Nampak tak rupa dia? Ni orang yang tak reti masbuk lagi ni dia tak faham ni. Dia kena ambil rojak semula, tanya orang muzakarah masbuk tu apa, muwafiq tu apa. Wasa tak panjang lebar dah huraiya hak tu. Kitab kita nak mari nak habis dah, tak kena royak sampai habis. Kena royak gak tak apa dah. Masbuk ni kena dah. Apa masbuk nah? Kalau dia ceritanya pun rebah juga. Apa masbuk nah? Nah ni ikut dia mula lagi ni. Apa masbuk? Tu. Dia. Apa muwafiq? Muwafiq. Dia reti muwafiq, dia reti masbuk. Apa muwafiq? Muwafiq ni siapa? Tu lupa dah. Kenalin depan orang ramai. Gapo masbuk mi? Sakit tekak ayat senyap-senyap tak apa. Ayat-ayat senyap tak apa. Amma nak tolong pederah wi. Sebab kena tibuk. Kena. Tapi nak apa tak boleh jawab tu, nak tibuk dulu. Tak boleh jawab kan sangat. Ni kadang-kadang orang duk ngaji di rumah lah ni, dia jawab gi belai-belai boleh ni. Dia nampak, dia reti. Lek kita duk ngaji dalam kelas ni dah pun tak boleh jawab lagi. Dia lebih hok jauh. Gana ni. Orang dia dengar berdiri dengan imam. Orang sempat dia berdiri bersama imam sekadar masa 20 wiqnati. Tu orang panggil orang apa? Muwafiq. Kalau orang itu orang masbuk tak siapa masa tu. Serta sangat mari. Lebih nak. Minggu tak aku nak jawab lagu tu juga. Minggu tak aku nak jawab tu dah. Habis itu. Tu masbuk. Muwafiq kita kena kenal diri kita. Kalau kita berimam, Allahu Akbar, ni di makmum orang dah, kita kena kenal diri. Aku ni sekarang jadi muwafiq ke masbuk. Mesti ingat dua tu.
Tu. Muwafiq ke masbuk. Kena tahu. Habis itu. Kalau gitu, makmum tu pakai baca Fatihah selalu. Fatihah selalu dah berserta imam tu. Dan adalah yang demikian itu dinamo akan dia ihtimam dengan perkara fardu. Dia kata. Gana baca selalu tengok. Dan adalah yang dimakian itu, dimakian mana? Yakni gitu. Dimakian tu tulis. Dimakian tu yakni baca oleh makmum. Yakni baca oleh makmum akan Fatihah beserta imamnya. Jika ia tahu dan sangka bahawa imam itu akan baca surah yang pendek. Masalah. Tu demikian. Makmum baca Fatihah. Supaya maya tarawih tu kan. Kadang-kadang tu imam tu baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tahu kata kalau kita nanti amin siap. Kita tunggu amin siap. Kalau tu imam tahfiz tu lah, ya baca ayat Quran banyak. Ni tu imam apa? Alha kulhu. Wal askulhu. Alha kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tu dia. Dia tahu kata dia tak akan sempat baca Fatihah. Tu. Tarawih cepat lagi dah. Tarawih. Kalau jangan bukan tarawih Indo tu hak tu lah. Tarawih Indo tu cucu hak tu bukan dia. Tarawih sedap. Hak berapa minit? 7 minit sudah habis 20 rakaat. Allahu akbar. Rasa-rasa lah ya orang dulu tu waktu kena dah ya waktu cepat sungguh tapi cepat kena dengan tu maknina. Baca gapo pun. Kadang kita duduk di Yaman masa tu pun Syekh Ridwan baca mai cepat sehingga kita tak ada. Syekh Ridwan kita jadi makmum dia di rumah dia, ngaji di rumah dia pun. Tapi kena tu maknina. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tu tak ada makmum kawan. Tapi lepas hati mari kena dengan maknanya tak luput dah. Tak luput habuai tu makninah gapo tenai molek tetap. Rukun syarat tetap. Tapi masalah cepat tu je. Cepat pergi dengan cepat. Cepat dengan kena orang panggil. Tu bila orang tanya, Syekh kat mana ni? Ya dah hebat. Kena je cepat sangat. Baca Dia kata kalau cepat lagu tu bagi dia. Kalau wak lama bagi dia ada satu masa juga kosong hati dia tu ingat ke benda lain daripada Allah. Dengan sebab cepat lagu tu sehingga membawa kepada hati ni tak ada fikir apa dah, malaikat ingat ke Tuhan ya. Tak ada satu minit pun dalam masa semaya tu yang hati ingat ke benda lain. Kita kilamat tu ingat benda lain banyak. Kita imam baca tarik panjang hati kita pun khoyar rata-rata. Nampak juga wajah dia kena ke dia tak ada apa. Betul rukun syarat syariat Nabi sudahlah. Rasa-rasanya orang dulu lagu tu juga pok Indo kan itu. Tapi orang kemudian mari bila mati tok nenek tu bawa mari kau cepat. Allah tu dia. 7 minit sungguh 20 rakaat. Saya tak jadi benda. Duk rasa lagu tu lah. Tu. Kena kita semaya cepat. Tak ada lagi kita muka kita duk pernah pasal lama. Kena dia tu Allah dah baca subhanallah seolah kata baca subhanallah tu sekali je seolah kata kita subhanallah Allahu akbar Allahu akbar subhanallah
Allah. Tu. Kita 3 kali pun anyo pula dah. Bihamdi. Jadi anyo pula dah situ. Tu. Nampak je kat. Cepatlah. Cepat. Syariduan. Paya kata masyayikh, setengah masyayikh pun lagu tu. Ya bukan waktu ni, ya turut syasyah juga mari. Setengah masyayikh daripada Yaman, daripada Hadramaut pun. Gitu. Tu, tak ada apalah. Dia kata, dan adalah yang dimakian itu baca selalu Fatihah tu dalam keadaan email tu, duk baca Fatihah lagi. Kita baca Fatihah selalu serta email. Bila kita tahu, kita sengkau kata email tak baca lah surah ataupun dia baca surah pendek-pendek. Dimakian itu, kata Musannaf. Ni kata Musannaf lah ni, Musannaf kita. Dan adalah yang dimakian itu, semacam tu khabar. Dinamakan dia akan yang dimakian itu, orang panggil apa macam tu. Buat baca Fatihah selalu. Padahal tu email ni, duk baca lagi. Tu email tu ihdinas siratal mustaqim. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nampak macam bertanding dengan email, bertewah dengan tu email. Ada yang dimaki itu tu dinamakan dia akan yang dimakian itu dipanggil ihtimam dengan perkara fardu, orang panggil. Dipanggil ihtimam. Apa ihtimam? Mengamak-amati. Amik cakno, amati, mencakno, mengamati. Orang panggil ambil padu, ambil amati, ambil peduli dengan perkara fardu. Moga Fatihah ni fardu kena baca. Fatihah ni wajib kena baca. Kita baca Fatihah selalu. Bimbang takut tak sempat bila Tok Imam rokok, dia tak baca dah Datuk ni, Tok Imam tu. Dia baca surah pendek ya, dia baca surah pandak ya, start je, ringkas je. Kita tahu begitu, kita baca Fatihah selalu kerana kita amati dengan benda fardu. Fatihah ni fardu kan? Kita amati, kita peduli, kita ambil cakna dengan perkara fardu. Tulis situ perkara fardu. Kerana baca Fatihah itu ialah fardu dan wajib dibaca. Adapun bacaan yang lain itu disunat jua. Sunat je. Bacaan lain tu sunat je. Wajah tu ke sunat belaka tu tak baca pun sah. A'udzu tu sunat belaka. Apatah lagi kuliah kulhu. Hak tu sunat belaka tu. Fardu saja rukun qauli. Apa? Rukun qauli dalam sembahyang ni apa? Rukun qauli takbir, Fatihah, tahiyat. 3 je. Lepas tu salam. 4. Salawat 5. 5 rukun qauli. Tu dia. Gana? Dah, bila? Rukun hak pesing kata tu apa? Allahu akbar, takbiratul ihram. Al-Fatihah, hak tu kena kata. Lepas tu apa lagi? At-tahiyyah yang terakhir. Hak tu kena kata. Allahumma salli ala. Hak tu yang terakhir, rakaat terakhir. Hak tu rukun semua. Lepas tu assalamualaikum. Hak tu kena kata belakang tu. Sebab tu email nak mengajar makmum, mengajar 4 perkara tu ya, we kena baca lain pada tu ikut mu kena tak kena pun. Hak ni wajib aku kena ajar mu. Sampai kampung lah. 4 perkara kena ajar hak ni. We kena molek. Nak wisah semaya dia, nak buat Jumaat, nak buat gapo, nak wisah. Peh dah. So setengah-setengah kampung dia tarik lepas pada wisal siap, dia suruh baca ramai-ramai, dia tarik Fatihah, tahiyat ke apa. Tu dari kampung kok saya memang kok Krabi tu. Rumah saya ni buat ke tu. Lepas pada wisal dah. Tu email pun bis dia tak tu lagi daripada masjid. Ahli kampung kena duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kena tahu kata tu ama-ama. Lepas pada at-tahiyyatul bumarhan siapa akhir. Lepas tu akhirnya wa ala ali sayyidina Muhammad
kama sallaita ala ni waktu kama sallaita tak apalah sunat lagi lah. Fil alamin innaka hamidum majid. Lepas tu kalau dulu sekat mana ngajar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Buat gitu. Ingat je budak-budak lagi. Ajar dia kata, Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Orang tu ajar tu pak dah tu. Tapi orang yang baca kadang-kadang dia tak pandai pula. Lihat orang baru ngaji. Baca lagu tu at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu sayyibatulillah. Lepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Assalamualaikum. Tu dah. Dia pengen kata orang suruh ajar baca Quran tu. Padahal assalamualaikum tu isyarat kepada salam. Hak wajib kena baca. Allahu akbar isyarat kepada takbiratul ihram yang wajib kena kata. Tu je. Nampak juga masjid-masjid. We ada orang tarik tu baca tu ramai-ramai. Maknanya tiap-tiap Jumaat lazim kena dengar, kena baca tu. We kena belaka. Itu lah, be. Molek dia tu email kena buat. Tapi kalau tak edit email lagi kadang-kadang tak ada kuasa kita ni kena dengar saja. Tapi kalau orang tak edit email kena buat weh. Kena buat ganti wirid suku wirid panak-panak ya lah. Wirid start tu doa sudah baca. Tu soal apa wajib tu email ni we edit sikit kak. Habis situ kata dia, dan yang demikian itu dikatakan ihtimam amati dengan perkara fardu. Dia kata dan bermula dialah jika apa ia perkara fardu itulah, dan ia perkara yang fardu lah, ialah perkara yang khabar tu, dan ia perkara fardu itulah ialah perkara yang terlebih aula, terlebih utama dengan diiktimamkan, dengan diamatikannya akan perkara tu. Nyo rejak pada yang tu, mausuh bagi yang. Dan ialah perkara yang terlebih aula dengan diiktimamkan. Hak fardu ni hak aula kita kena amatinya. Ni duk gaduh hak sunat. Tu. Semaya sunat tu, sunat ni beribu rakaat, tapi hak qada tu tak tunai habis lagi. Hak semaya subuh tak semaya kemarai tak semaya tak qada. Zuhur tak semaya kemarai tak qada. Hak sunat beribu rakaat. Tak jadi. Hak fardu tu aula. Hak tu haqqullah. Wa haqqullahi aula wa dainullahi ahaqqu ay yuqda. Nabi kata, hutang Allah itu terlebih berhak ditunaikan. Hutang Allah. Duk berhutang dengan Tuhan. Nama dah. Tuhan suruh kita tak buat, terlekat hutang dengan Tuhan. Hak tu kena bayar cepat-cepat. Hak kita lekat dengan Tuhan tu. Tu. Kalau baca buat sunat agak pun buat dalam keadaan ya Allah, tak gamuk tapi rasa tak sudah. Buat hal tak sudah tu. Wah. Apa tu dah? Masa tak kena ni aku ni. Ya Allah. Masa tak kena ya. Qada lagi 1 2 3. Tak habis lagi main duk ponok 5 tahun. Tak habis lagi hak qada tu. Tu hak duk masa duk tahan itu tak habis lagi. Hak duk legok itu tak habis. Hak tak legok dah tak ada dah. Kita ni dah tak ada tu. Tengok-tengok orang dah legok pakai tak semaya. Sehingga dia tahan tu. Oh susah. Masa duk jadi askar tahan tu. Payah enggak? Padahal hanya we masuk untuk semaya dah bakal tak ayat. Baru sesat ke duk ponok. Qada lah. Tengah-tengah duk malik. Oh lama dah duk keraton yang. Tak ada maya dak. Mari qada juga duk ponok. Kerana benda hak wajib tu lah terlebih berhak, terlebih aula dengan diiktimamkannya. Habis kat tu.
Dan jika adalah masbuk itu, ni masalah lain pula. Dan jika adalah masbuk itu, makmum masbuk itu tadi mengetahui, mengetahui pula lah, dan menyangka, tafsir tu, tafsir makna mengetahui tu. Dan jika adalah masbuk itu mengetahui dan menyangka, ia berat sangka ia masbuk tu, ia berasa zon, ia berat hati dia, ia rasa lagu mana, mengetahui dan menyangka akan dapat. Dia kata dapat olehnya lah, mendapat olehnya, dan boleh baginya, bagi masbuk tu, ia sangka kata dia akan dapat dan boleh bagi dia, oleh menyempurnakan membacakan Fatihahnya, Fatihah bagi masbuk tu. Ya rasa dia baca habis, moga dia cepat juga. Aku ni baca, sungguh pun aku ni dengan Tok email tak sapa 20 winati. Aku dengan Tok email 15 saat je. Tapi aku ni baca aku 15 saat pun sudah Fatihah. Dia kata, kapalah aku ni nama masbuk dah. Tapi 15 saat tu pun aku sempat baca. Cepat dia kata. Aku cepat. Alhamdulillah. Dia cepat. Jadi cepat ni, walaupun dia hukum masbuk, tapi dia juga baca. Sebab tu masbuk muafiq bukan kira dia baca, kira dia berdiri. Kadang-kadang dia berdiri 10 winati ya, tapi dia baca juga. Sebab dia baca cepat. Ada orang kita ni baca cepat. Tak. Kadang-kadang orang tu dia berdiri 20 winati, tapi tak baca habis lagi pun ada. Dia baca lama. Maka kira muafiq masbuk kira di sempat berdiri, bukan sempat baca atau tidak. Okay dah? Dia diri, bukan dia di boleh baca, tak boleh baca tu dah. Nampak tu dah? Makmum dia kata, aku ni Tok Imam baca kulhu, aku dah lagi Fatihah. Dia kata, pesengku, aku baca cepat. B kata, cepat tak B dia baca? Dia kata lama tak ada mengaji, sekerah habis lidah. Lama tak ada mengaji. Hak pasal kerah lidah ni kena baca Quran sok-sok dia pelemuk lidah weh. Quran ni masya-Allah. Banyak dia ngaji tela-tela pun jadi bila baca sok-sok tu jadi lemuk lidah. Kalau tak ada lemuk lidah. Tu. Maka dia kata, dia sangka kata dia mendapat oleh menyempurnakan bagi boleh dah. Dan sebenarnya bagi dapat dan boleh tu lah. Ia sangka akan dapat dan boleh oleh menyempurnakan, oleh menghabiskan membacakan Fatihahnya, Fatihah bagi masbuk. Ia rasa ia boleh habis. Aku ni masbuk, tapi aku ni rasa aku ni baca habis ni Fatihah. Kerana aku baca cepat juga. Cepat pun serta dengan kena dengan makhraj hukum dia tu lah. Maknanya menyempurnakan membacakan Fatihahnya. Ya sangka kata dia dapat. Dapat tu serta takluk kepada dapat. Ya sangka kata dia akan dapat sempurna Fatihah. Dapat serta membacakan perkara sunat. Serta nak kata ini, serta membaca. Jadi serta bersibuk dirinya dengan membacakan perkara sunat. Kenapa kata gitu? Serta membaca. Jadi serta bersibuk dirinya dengan membaca perkara sunat. Aku ni dia kata, aku baca cepat. Tok Imam baca kulhu tu dah. Tapi kulhu ni lama juga dah. Tok Imam baca kulhu tu, aku sepak dia baca Fatihah habis tu. Bukan sekadar Fatihah, wajah tu pun dia kata. Hipung wajah tu pun dia masbuk. Baca wajah tu pun dia lagi. Belum ada baca Fatihah tu. Dia pasal cepat ni kata. Dia rasa dia semata dia jijak 1-3 ni. Tu dia sedih semata.
Dia tak ada suku. Bila siapa masuk tak ada, ya ada hukum kau untuk dia orang masbuk ni. Tu dah. Ada hukum kau untuk dia. Tapi sebelah dia ni, pihak dia ni, dia rasa ya dah. Serta boleh, serta dapat bersibuk diri dengan membacakan perkara sunat, perkara yang sunat. Misalnya, bagi perkara sunat, seperti doa iftitah. Dia kata, baca iftitah dulu. Tok Imam dia baca ke apa? Tok Imam yang mari tu Allahu Akbar tu, Tok Imam dia waladdallin. Amin. Setengah orang yang rasa tak sempat dah nak baca Fatihah habis. Tapi setengah orang yang rasa habis. Fatihah ku ni cepat pada kulhu lagi. Kulhu sudah tu, aku sudah ada Fatihah dulu lagi. Maknanya dalam masa kulhu tu, kalau aku baca iftitah pun dah juga. Baca sekolah hak fardu tu lah, sekolah hak asal sunat tu lah dah. Allahu berkabira walhamdulillah katsira subhanallah bukhratan wa asila. Tu sunat asal dah iftitah. Wajah tu lagi tu sunat tambah pula dah. Tapi golik kalau tambah wajah tu wajhil ladzi fataras samawati wal ardi fa muslimun wa ansyrikin, yang dipahami dah kadang dia tak nak dah. Tapi iftitah dengan makna hak ambil sekurang-kurang sunat. Kita kata inna salati wa nusuki wani wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Tu satu riwayat. Ada riwayat lain pula Nabi baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tu Allahumma qini min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni minal khataaya bisalji wal ma'i wal barad. Plot dah. Hak tu banyak dah. Setengah orang tu kalau masa luah pakai hipung dua riwayat tu lalu, dia nak pahala banyak tak? Hak masalahnya tak ingat dia mula. Tu. Dek ponok dah bumi dah. Ingat sekat mana dia mu? Wajah tu ingat sekat mana? Apa ingat? Sebut wajah tu je faham. Baca wajah tu tu. Kalau baca iftitah tak kerti. Baik apa? Baca doa iftitah dulu, gapo iftitah. Baca wajah tu tu. Oh, wajah tu. Maknanya ya ingat. Tak itu ke? Yalah tak? Ni nak kalau cek sesuatu rebah ni. Kalau lepas we gemuk lu, kita sembelih kali go. Serta doa iftitah satu, ta'awud dan ta'awuz, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu sunat juga baca sunat juga. Tapi dalam sembahyang banyak ni tak sunat baca a'udzu dah. Tak sunat baca a'udzu. Baca bismillah lalu. Makruh kita baca a'udzu. Sebab apa? Tak ada satu masa pun. Jadi syarat ni tak lepas 1 minit pun untuk wilamatkan tangguh tu. Tangguh banyak. Cepat-cepat sudah dia mana aneh ni. Duk gaduh dengan a'udzu. Soalah kata gitu. Padahal a'udzu tu rengkah je dah. Tak wi juga. Makruh. Kita wajah tu dia semuanya kau makruh. Macam apa? Wajah tu wajhil ladzi fataras samawati wal ardh. Banyak nak pergi ke kubur dah tu. Tu masalah solat jenazah. Kita kata dia ta'awud, baca ta'awud. Kalau gitu bila dia rasa dia tu sempat dia nak baca Fatihah, sekali dengan bahasa sunat pun dia sempat, nascaya membaca ia. Jadi nascaya sunat membaca ia. Ia apa? Ia masbuk tu. Sunat membaca ia akan perkara sunat. Jadi akan bacaan sunat. Sunat ia baca juga. Hak baca sunat saat ni tu. Baca iftitah, baca ta'awud tadi tu. Baca tu bila membaca, kemudian kalau tak kena. Sunat membaca ia akan perkara sunat. Kemudian yakni selepas daripada baca perkara sunat, tu kemudian. Selepas itulah maknanya. Kemudian jadi selepas ia membaca perkara sunat,
membaca ia masbuk tu pula membaca akan Fatihah. Baca suatu sunat dulu, baca iftitah dulu, baca a'udzu dulu, selepas pada tu bacalah hak Fatihah, hak fardu tak ni. Nampak tu dah? Dia rasa dia dah. Kalau dia rasa dia tak dah, kena baca Fatihah saja, kena itimam bi sya'nil fardi apa panggil. Kena amati dengan benda fardu dulu. Hak tu aula. Nampak tu dah? Sebab apa sunat ia baca? Ilak pada membaca tu. Nataya membaca ia akan perkara sunat. Sunat dia baca hak sunat. Sebab apa sunat juga dibaca iftitah dan juga ta'awud masalah, supaya terhimpun dan tercapai baginya, bagi masbuk itu tercapai, terdapatlah mana. Supaya terhimpun dan terdapat baginya, bagi masbuk itu tercapai oleh fadilat, kelebihan bagi keduanya, kedua fardu dan sunat. Dia boleh dua-dua, fardu pun boleh, sunat pun boleh. Kalau dia rasa dia sempat baca, faham tu dah? Nak boleh dua-dua fadilat ni, hak sunat pun nak boleh, hak fardu sama telah dah, hak tu wajib dah. Habis itu perkataan hak ni bukan al-anwar, hak ni kata musannaf sendiri. Tapi tengok pun dia seolah tak ambil mafhum daripada Munil Muhtad juga. Tengok mafhum kecek pe. Habis itu. Gana Padahal dah. Lalu baru je pukul apa je baru. Pukul apa dah? 10.30 dah. Allah, boleh dah. Aduh, saya weh. Tak kena baca hak pula dah. Sikit je baru dah. Sikit dah. Sikit dah dah. Oh, tak. Tak puas hati. Nabi tak puas hati. Aku lama sekali ngaji dah. Aku ni lama sekali mari ngaji dah. Baca sikit pula dah. Tak puas hati. Lama sekali tak? Tu. Bukan lama sekali lah. Ngaji sentiasa, selalu ngaji. Ngaji sokmo weh. Jangan selama sekali lah. Ngaji sokmo. Lebih lagi kitab Jawi tu sebenarnya dalam ni bukan duk berat. Dulu-dulu yang banyak ngaji kitab Arab. Tapi tengok kepada keadaan budak learning je. Tu pun ngaji kitab Arab sebab ngaji kitab Jawi pun sebab ngaji kitab Arab dah. Sebab dia mau ambil daripada kitab Arab. Kira lagi. Tapi kita kena ambil lah. Boleh juga kitab Jawi. Tu. Setengah orang tak suka kitab Jawi, dia baca kitab Arab semata. Siapa masuk ngaji kitab Jawi pening. Siapa masuk ngajar kitab Jawi nak ngajar lagi tak boleh. Setengah pelajar dulu tu akhir kita dulu. Ngaji kitab Arab semata. Siapa waktu ngajar kitab Jawi, siaplah. Tu mula anak fa innahu, anak panah. Baca anak fa innahu. Muka Arab fa innahu rajak mana domain ni fa innahu kata. Anak panah tu. Sunat berbekam, sunat bi rabbikum. Hailah. Tu mana? Hak tu ngaru. Tu bong tu tak ada pergi sila kot tu lah. Malaikat orang suka-suka. Habis itu kata Musnad, baca sikit lagi. 4-5 minit lagi ke dah. Faslun yang ketiga, pasal yang ketiga, bahagian masbuk. Masbuk ni ada berapa bahagian? Nak bagi tu baik. Rasanya 2 bagi je lah. Musnad bagi tu baik. Masbuk ada 2 bahagian. Dan apabila adalah di antara orang-orang masbuk itu, di antara, di kalangan, kalau bahasa lain enggak, dan apabila adalah di antara, di dalam kalangan orang-orang masbuk tu, makmum yang masbuk, orang-orang ni makmum dah, makmum yang masbuk tu,
Hei, masbuk ramai-ramai ni, ramai-ramai masbuk ni, dalam kalangan masbuk tu sendiri, ada mereka yang tidak berbimbang dan tidak bergaduh ia dengan sunat. Ada juga. Masbuk yang tidak berbimbang, tidak berbimbang, tidak bersibuk diri. Ia tak sibuk diri dia dan tidak bergaduh. Yang tak bergaduh, yang tidak berkija. Gaduh bukan mana balah bantah tu tak. Tidak bergaduh, tidak bekerja, tidak berpekar. Ada makmum yang tak bersibuk dan tak berpekar ia mereka makmum tadi. Tak berbimbang dengan sunat. Jadi dengan bacaan yang sunat. Dengan sunat ini dengan bacaan yang sunat. Ada juga masbuk yang dia tahu kata dia masbuk dan dia tak sibuk dengan baca sunat dah. Dia pakai bismillah, baca Fatihah selalu dah. Tu imam amin dah. Tu imam bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia mari, aku ni kulhu ni tak ada ni Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tahu kata dia tu masbuk dan dia tak bersibuk dengan baca hak sunat dah. Dia pakai terus baca hak wajib. Ada lagu tu masbuk. Tapi ada juga setengah-setengah masbuk sibuk dengan hak wajah tu. Tu ada juga. Berarti ada dua golongan kalau kira pergi mari. Maksudnya nak bagi lah ni. Ada mereka yang berbimbang dan tidak bergaduh, tidak bimbang, tidak gaduh dengan sunat, dengan bacaan yang sunat. Ada juga gitu. Dan ini atau pada di antara tak ni. Dan di antaranya di kalangan orang-orang masbuk tadi. Dalam orang masbuk ramai-ramai tu ada juga mereka yang berbimbang, bersibuk diri dan bergaduh ia, bekerja ia mereka tu bimbang dan bergaduh dengan dia, berbimbang dengan dia dengan sunat, dengan perkara sunat. Ada juga ramai-ramai tu imam dia baca qul hu ya baru siapa Allahu akbar auzubillahi minasyaitanir wajatu dulu Allah berkabira walhamdulillah katsira. Tabiat dia, tabiat kadang dia tabiat. Yang mulut dia selepas pada takbiratul ihram ni mulut lagi dah. Allahu akbar. Allah berkabira walhamdulillah katsira subhanallah. Yagi sedih. Wajah tu. Tak imam rokok dulu. Aku ni masbuk ni. Ada juga lagu tu. Orang panggil hati tu sibuk dengan benda sunat sehingga luput benda wajib. Luput. Tak ada wajib tu. Dan di antaranya mereka yang berbimbang, bersibuk dan bergaduh ia mereka tu dengan sunat, dengan bacaan yang sunat. Tu lagu tu dua lah tu. Dan ada bagi tiap-tiap daripada keduanya itu hukum yang tertentu. Bagi ni takluk kepada tertentu di belakang lah. Jadi dan ada hukum yang tertentu bagi tiap-tiap daripada keduanya itu. Dia kata ada hukum yang tertentu, yang khusus, yang khas. Ada hukum yang khusus, yang tertentu bagi tiap-tiap daripada keduanya, kedua-dua bagai itu. Orang yang bersibuk dengan baca Fatihah, orang yang bersibuk dengan baca Fatihah tak baca sunat dah. Hak ni ada hukum dia. Orang yang bersibuk dengan hak sunat ya. Hak tu ada hukum dia. Musa nak royak pada hari ni. Ada hukum dia. Maka dia kata adalah bagi tiap-tiap daripada keduanya itu hukumnya tertentu. Maka jawab apabila adalah antara makmum tu lagu ni, maka teranglah, nyatalah, jadi bagi kita nyatalah oleh bahawa masbuk itu terbagi, masbuk tu terbagi kepada dua bahagian. Dia kata masbuk tu tak lepas daripada dua bagai tu. Dua bagai tu masbuk. Ada masbuk yang bila takbir tu baca Fatihah terus selalu, tak baca hak sunat lah. Ada masbuk yang masuk takbir siap dia sibuk dengan hak sunat lagi, tak baca Fatihah selalu lagi. Ada masbuk lagu tu. Maka tiap-tiap daripada dua bagai ni ada hukumnya masing-masing.
Di situ kita nyata kata masbuk ni ada dua bagai ni ya. Masbuk ni ada dua bagai ni. Ada dua bagian. Dua bagian sifat yang berikut yang lagi akan datang. Akan sebut lepas lagi ni. Ada hukum dia weh. Mana bagian yang pertama? Tak royak tak sudah rasanya. Royak soal dia. Bagian yang pertama daripada dua bagai tu, bagian masbuk, bagian yang pertama, dan iaitu bagian yang pertama tu. Ya royak sekali lagi. Bagian yang pertama, jadi dan iaitu bagian yang pertama tu ialah masbuk yang tidak berbimbang dan tidak bergaduh ia dengan sunat. Tu dia nak royak sekali lagi. Masbuk, makmum masbuk. Bila sebut masbuk, jangan lupa maksud dia makmum. Maksud dia makmum masbuk yang tidak berbimbang, tidak bersibuk diri. Ada kitab tak demo ni? Ada tak kitab? Ada dah. Tengok kitab lah. Muka saya ada apa ada. Muka hamba ni ada apa? Tapi ya budak-budak baru mengaji lagu tu. Jadi Mesir ni masa duduk mengajar di Sahaf Fataniyah pun, budak Malaysia baru mengaji cara kitab lagu ni. Ya pening. Dia naik atas Sahaf Fataniyah tu, kita baca cara kitab monok. Mungkin duk biasa dengar cara ceramah hurai-hurai gitu je. Baca gini. Baca kesimpulan. Baca kesimpulan. Ya tak pernah tak biasa lalu cara kira gisah rojok domek ibarat tengok tak ada kau. Kan tengok saya gitu je. Belajar Azhar sendiri. Tengok. Kita nampak. Duk tengok. Tak tahu nak tulis lagu mana. Mau tak ada apa khabar. Tu dia. Sah tak lok. Tu. Dalam masa tu kita kena kira biar faham pula sekali lagi. Hurai biar faham. Kadang-kadang tak hurai pun tak apa orang hok ngaji tu faham dengan cara gi ibarat tu. Tapi hok pasal tengok muka saja ni dia tak faham. Dia kena hurai suku. Suku lagi situ. Lepas tu satu lagi kena beri semangat dia pula dah. Pasal dia lah ngaji cara ni kita mula-mula lagu ni lah. Kena sabarlah. Tu. Tak saya lucu gila. Mari sekali ni esok tak hari dah. Tapi rolek bila dia mengaji dah, dia rasa cara ni lah hak tahqiq kemah ni jadi rasa licing. Rasa puas hati. Tu balik ke dia ngaji cara ni. Betul hak ngaji dengan kita lama-lama tu, hak tu biasa dah. Biasa dah. Kadang dia tak biasa dengan lugah tani dengan lugah Malaysia ada dia beza. Yellow dot. Apa yellow dot hau? No pok perak. Apa babo? Saya duk ngaji babo mari tu banyak kali dah. Nak tanya sikit apa? Yellow tu gapo? Yellow tu gapo yellow? Yellow dah. Tak faham yellow dot tu. Tak reti. Faham tak yellow dot? Faham dah? Apa yellow dot? Betul. Itu kedai je faham-faham agak oi. Kok perak ni tak reti. Susah lagi. Pun kalau rumah tu. Kalau pergi sampai ke Johor mana yalah tak? Suka je. Nak kali kalau kecek dalam Facebook pun, yalah tak? Kecek dengan dia. Dia suka. Yalah tak? Dia ingat lagi. Tu rasa dia cara. Tapi tak tengok muka sangatlah. Tak ada apa. Muka saya tak ada apa. Ada buku je. Bila tengok ada buku. Okay. Tengok muka ni ada apa di muka? Ada buku ni. Ada masalah. Habis itu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi masbuk ni kalau iaitu masbuk yang tidak berbimbang, tidak bersibuk diri dan tidak bergaduh. Ia masbuk tu tak bergaduh. Bergaduh mana tak bersibuk, tak bekerja, tak berpekeh ia. Masbuk tu tidak bimbang dengan sunat.
Jadi dengan bacaan yang sunat. Maknanya itu. Dengan bacaan yang sunat. Ya tak bimbang dengan baca sunat. Ya tak sibuk dengan baca sunat. Tetapi ini bahkan bila tidak bimbang dengan benda sunat, duk baca gapo? Tetapi ini bahkan berbimbang, bergaduh ia, bersibuk dan berpekir ia masbuk tadi tu. Berbimbang dengan Fatihah selalu. Jadi dengan bacaan Fatihah selalu. Dia pakai masuk Allahu Akbar tu, sibuk dengan Fatihah ya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu imam baca qul huwallahu ahad, dia pun masuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak sibuk dah dengan hak sunat-sunat tu. Dia baca hak fardu ya. Maknanya bila dia sudah takbir, dia terus baca Fatihah. Kecek mudah-mudah. Buat gini. Tulis situ pada Fatihah selalu tu. Yakni masbuk yang apabila sudah takbir ia, maka terus baca ia. Maka terus baca ia akan Fatihah. Tu yang kesimpulan. Maka terus baca ia akan Fatihah. Bila takbir pak Allahu Akbar, baca Fatihah terus. Tak ada sunat dah. Apa jatuh a'udzu tak baca dah. Dia sedar diri kata dia tu masbuk. Dia khabar. Dia tahu. Tu dia. Boleh tak tu? Maka apa hukum dia nanti nak royak? Masbuk yang selalu baca Fatihah selepas pada takbir dia, sama ada telah membaca ia akan sedikit daripada Fatihah atau tiada. Tu. Ni takmim pada gapo? Takmim pada berbimbang dengan Fatihah. Bersibuk dengan Fatihah. Sama ada ni, dia kata, Tok Imam duk baca golek tu yang mari. Dia dua kelakuan. Masbuk ni dua kelakuan. Ni. Pertama kita kata Tok Imam duk baca surah dah. Amin. Dia baru sapa mari. Dia pun jadi makmum. Allahu Akbar. Tok Imam Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Makmum tak ni? Dia tahu. Kata, masa qul huwallahu ahad ni, masa surah qul hu ni, masa yang tak sampai 20 winati. Surah qul hu ni tak sampai. Dalam sekadar 10 je. 10 detik je. Baca qul hu ni. 10 detik, 10 winati je. Dia tahu diri kata dia, aku masbuk dah ni. Rakaat ni, aku masbuk cakap dah. Dia bertakbir Allahu Akbar, dia terus baca Fatihah lalu dah. Berarti dia boleh baca juga sekerat. Baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu imam apa? Allahu Akbar. Tu satu. Yang kedua, tu imam duk baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, ya pun Allah Akbar. Aku tak ada baca dah Fatihah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allahu Akbar. Tu imam pun raqaq. Bab dia sudah tu imam raqaq. Hak tu pun masbuk juga. Tapi masbuk yang tak ada baca sikit pun. Tak ada. Hak saat ni baca juga sekerat. Dah. Ni takmim tu baik hak tu. Takmim tu baik hak tu. Dia kata, sama ada telah membaca ia masbuk tu membaca akan sedikit, jadi akan sebahagian daripada Fatihah, daripada surah Fatihah. Ikutlah satu ayat, dua ayat ke, jeda baca ke, atau tiada. Apa atau tiada? Yakni tiada. Yakni tiada sempat baca sedikit pun daripada Fatihah. Tidak sempat baca sedikit pun daripada Fatihah. Dengan bahawa atas sikit, dengan bahawa apabila sudah ia takbiratul ihram, apabila sudah ia takbiratul ihram,
maka imamnya terus rokok. Maka imamnya terus rokok. Tu imam terus rokok. Ni dia tak ada baca sikit pun Fatihah. Bila ya bar tu imam Allah rokok dah. Tak ada nak bi dah. Bis tu pun tak ada dah. Gih pakai. Dua bagai tu. Dua bagai. Hak sunat tak baca dimula lagi dah. Aku nak baca hak wajib. Tapi nak baca hak wajib pun ada sebahagian orang dia baca sekerat ya hak wajib tadi tu. Ada sebahagian orang tak ada baca dimula lagi hak wajib. Nak baca hak wajib tapi tak ada. Nampak tak? Tak ada. Tu dia. Maka apa hukum dan belah ni? Maka adalah hukum masbuk ini bahawa jadi kira lagi mari. Kira lagi mari tu baik dua bagai sungguh. Lepas tu tiap-tiap tu ada lagi. Masbuk. Satunya tidak bersibuk baca yang sunat. Yang kedua, bersibuk baca yang sunat. Dua. Faham tak hak ni? Hak ni asah. Dua bagai. Tiap-tiap ni ada hukumnya masing-masing. Hak tak sibuk ni, apa makna tidak sibuk? Yakni apa? Yakni baca Fatihah selalu. Terus baca Fatihah. Ya takbir pak, Allahu Akbar, dia baca Fatihah lalu dah. Dia nak baca Fatihah lalu dah. Lepas tu buat ni tu baik dua pula. Satu, dapat baca sebahagian. Yang kedua, tak dapat baca langsung. Sedikit pun. Apa tak situ? Hak ni boleh baca juga dua ayat. Hak ni bar sudah tu imam rokok. Tak ada baca sikit pun. Nak baca tu nak baca hak fardu tu, tapi tak ada baca sikit pun. Maka tu imam rokok dah. Ni hukum sama dua ni. Nanti akan ayat hukum dia. Apa hukum makmum gini? Apa hukum dia? Mana? Apa? Kalau tak payah hukum lagi. Gaduh. Tak apa. So dia je tanya tu kena dah. Tu je tanya hak musan nak royak dah. Tu tanda kata Allah Ta'ala taufik dia dah. Orang hak bising miskin. Benda yang lagi akan datang sebut oleh musannaf ni, orang tu tanda taufik tu. Dapat taufik. Kadang dia tanya tu tok guru tu je tahu. Nanti akan sebut depan. Dia tak ada tengok mari dulu lagi, tapi dia puasa nak tanya tu. Tanda akan dipahami tu. Mayurillahu bihi khairan yufaqihu fi din, nak faham lah tu. Maksud tak? Tengok dia kata. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Maka adalah hukum masbuk ini. Tadi nak ayat ni. Maka adalah hukum bagi masbuk ni. Masbuk mana? Ni masbuk ni. Bagai yang pertama ni. Sama ada rupa ni ke rupa ni, kira sekali.
adalah hukum masbuk ini, jadi masbuk pada bagai yang pertama ni. Adalah hukum bagi masbuk ni, masbuk pada bagai yang pertama. Jadi yakni masbuk yang tidak bersibuk baca yang sunat dah, baca Fatihah selalu dah, sama ada dia dapat baca sebahagian ataupun tak dapat baca langsung. Masbuk ini ni hukum dia khabar bagi adalah hukum masbuk ini ialah bahawasanya tak rojak pun tak apa, kalau nak rojak juga rojak pada masbuk pun sah. Maka adalah hukum masbuk ini bahawasanya apabila rokok oleh imamnya, oleh tu tanda terfa'il lah, bahawasanya apabila rokok oleh imamnya, imam bagi masbuk tu, bila tu imam dia rokok, Allahu Akbar, tu imam rokok dah, nascaya wajib atasnya, atas masbuk ini, wajib ke atas masbuk rupa macam ni wajib oleh mengikutnya akan imam selalu. Wajib oleh mengikutnya, mengikut olehnya, oleh masbuk ini, mengikut akan imam, akan perbuatan imam, mengikut selalu. Tu apa selalu? Yakni tulis pada selalu. Yakni selalu. Yakni dengan tidak menghabiskan Fatihah itu. Dengan tidak menghabiskan Fatihah itu. Jangan duk habis Fatihah. Kena buat turut selalu dah. Ni duk kat wasa saya weh, tak sudah Fatihah lagi ni. Ya ingat hadis tu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nabi kata. Tak sah sembahyang orang tak baca Fatihah tu. Oh kena baca Fatihah habis. Mempahai hadis kerak. Hak mempahai hadis pula. Ulama kira mari dah dari hadis tu. Tu. Apa hukum dia? Setengah orang yang tak faham dia kata nak baca Fatihah ni rukun ke? Kena baca. Bila tu imam rokok pun kena baca habis. Dia tak ingat kata mu ni masbuk ke mu apa. Orang masbuk turun selalu dah. Ni syariat. Ni tak sampai ke hakikat lagi. Kira syariat dulu, bila lepas dulu. Nak jadi wali pun bila lepas syariat dulu. Tiap-tiap waliullah yang Allah Ta'ala kurniakan pangkat wali tu, semua lalu kot maqam syariat belakang. Dan mereka reti syariat Nabi. Bukan sepemung. Kau tak ada mengaji pun, nak mengatik atas bukit jadi wali. Kau tu bukan wali. Kau tu batal wali. Tu ya. Kalau turun ke rumah decak pula jadi wali bank. Kau tu. Kalau turun bukit bang hidup decak pula, tu wali bank dah. Tak ada mengaji syariat, kena mengaji syariat dulu. Dua maqam. Lepas tu nak berat hak mana, kadang-kadang dia diminat pula setengah orang yang mencapai dua maqam syariat punya hakikat punya reti. Tapi yang minat kot syariat. Nampak tu apa zahir kot syariat. Sebab ulama-ulama fiqh kita dulu, Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam Nawawi, puak tu siapa ke maqam semua. Cuma jadi minat kot syariat. Dia tu berat kot syariat. Setengah orang bila sudah sampai dua maqam, dia berat kot hakikat. Berat kot hakikat. Maka mengarah kot tasawuf gitu, dia berat kot tasawuf. Syariat dia tak tinggal. Tak. Sebab Imam Ghazali pada akhir-akhir hayat dia tu nak berat kot tasawuf semata. Tu. Gitu je ulama kita. Ni tak reti kepala hidung pun lagi. Kira syariat tu. Lepas tu, masalah usuluddin, tauhid tu asah bagi agama, semua lalu kot tu belakang dah. Tak ada. Asah tu, hak tu mesti. Usuluddin tu, hak tu mesti. Tiap-tiap ulama lalu kot rupa tu. Allah. Yang nak gaduh ni nak berzikir semata. Tu jadi mai. Akhir-akhirnya hanyut di iblis. Iblis bawa pergi atas bukit tu. Iblis bawa pergi kepada bukit Qah. Berjumpa dengan wali-waliullah tanu yang kata, mari tebung. Lepas tu khoyak saya berjumpa dengan Syekh Qadir Jalani dah. Di kaki langit misalnya. Oh, khoyak lagi tu. Syekh Qadir kata,
Mung zikir lah dengan zikir ni. Syekh dia kedak hak mun jumpa. Tu. Munggo tak pandai nak beza syariat ni. Jadi iblis tipu, kita nak tanding, kita nak beza kata betul tak betul, ambil syariat Nabi buat timeh. Kalau betul dengan syariat, yalah perbuatan tu kena. Boleh ikut. Kalau salah dengan syariat, qalu jangan duk gaduh hak tu. Kadang hakikat dengan syariat tu asalnya sama je. Kita nampak beza tapi bila pada hakikat ya hak tu lah je. Hak tu lah. Ni Allah semaya tu tak boleh. Tak boleh main ni. Yang ni wali ni. Perbuatan zahir dia tak lewat kira sangat. Dia tak maya, dia tak poso, tak lewat kira sangat. Hakikat wali tu, wali po, tak poso. Wali gapo tak semaya. Rasulullah tu semaya sampai ke mati. Wali gapo tak semaya. Sahabat Nabi siapa tinggal semaya. Lebih mung pada Nabi tu. Tu ialah dah. Kalau kita perai dengan dia atas dasar syariat, tak salah lagi kita. Walaupun hakikatnya wali sungguh misalnya. Wali sungguh. Kita lawai. Tak kena tu. Tapi kita perai atas jalan hakikat syariat Nabi. Atas dasar syariat, tak salah lagi kita. Sebab tu halat tu dibunuh, hukum bunuh kita. Dia kata, ma fi jubbati illallah. Tidak ada dalam jubahku malaikat Allah. Aku Allah. Tu dia. Aku Allah. Hakikat faham cara hakikat lagi. Tapi gana ulama hukum suruh bunuh. Ulama suruh kita tanya Syekh Junaid Baghdadi. Halat ni anak murid Syekh Junaid. Tok Junaid Baghdadi tu. Lepas tu kita tanya Tok Guru, lagu mana ni Tok Guru ni? Nak kata gana ni? Nampak selewat tu. Aku Allah. Halat kata, itu Syekh Junaid kata, hukum tu buat syariat lah. Akhirnya awak keputusan bunuh Halat. Jadi zindik, dia mengaku Tuhan ni. Syariat kata salah. Dia mengaku Tuhan. Bunuh kerak. Bila bunuh pak darah pacar naik, jadi la ilaha illallah darah dia. Kata muka bumi, Allah. Ya siapa hakikat sungguh. Tapi bila hukum syariat tak salah. Sebab tu je kena kira tak. Orang ni tak mana pala ekor. Nak jadi wali dah tak leh. Ngaji usul we kemah molek, ngaji syariat hukum fiqh we cukup pak robok dulu lah jadi wali kak. Ni juzuk pertama pun tak khotel lagi. Dah misalnya. Ngaji syariat we habis dulu. Kemudian tuju ke medan hakikat, tuju ke medan tasawuf tu, jadi kita tak akan sesat, tak akan jadi keliru. Tak jadi keliru kita. Syekh Qadir Jalani kata, Syekh Qadir Jalani tu dia qarun ni dah. Syekh Qadir Jalani qarun yang ke-7 lah apa ni dah. Halat tu qarun yang ke-3, qarun yang ke-4, qarun yang ke-5 tu. Jalani kata, kalau aku dai, Syekh Qadir Jalani kata, halat ni tak ada orang piping dia tu, sabit dia tu gitu tu. Kalau aku dare dengan dia, aku akan pegang tangan dia sendiri. Syekh Qadir kata, aku nak pegang dia, aku nak pelucut dia, aku nak tolong dia. Tapi tak ada orang piping tu pergi gitu tu baik luar. Tu. Gena gitu baik kot tu ni. Hasma no ya. Kira we kena molek dulu. Deh. Ada setengah jadi wali dah timo tarekat. Tu dia. Lepas tu lepas tarekat tu nak kita bukit lah. Nak jadi wali. Wali anak. Bawa pergi wasubah dua-dua. Tengok tu rumah. Wasubah tu hok tekak gatal tekak suku. Hok tu hok besar. Hok tu buat ngatik le malai. Pannya sikit. Lepas tu dua-dua ni ni ngatik tengah hari, siang hari. Wasubah dua-dua ni suku. Allah.
Gano ya ni lagu ni. Mung tak kena hakikat. Buat tunjuk muka orang. Lepas tu kalau dia tanya lagu tu, kita tanya kali, ada kamu sudah kena syariat? Mengaji lagi kita ni. Kalau belum kena syariat, mung tak akan kena hakikat. Kalau mung tak lalu kot oleh syariat. Sebab hakikat ni adalah buah bagi syariat dah, orang panggil. Samarah bagi syariat. Orang kena hakikat, dia kena syariat. Hak selapis lagi dalam syariat tu, dia kena. Ni tak kena syariat di mula, baru kena selapis lagi. Tahu? Wah, tu ya nak raya. Aduh, letih semua. Sejenis tu. Ada jenis yang kata dia sapa makam tak kena semaya dah, tak kena ibadat dah. Sapa dah. Buat amalan ni nak pergi sapa ke Tuhan, dia sapa dah tak kena buat lah. Ada jenis tu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata dia. Ayat Quran juga. Hendak kamu ibadat akan Tuhanmu hatta ya'tiyaka, sehingga datanglah akan dikau oleh keyakinan. Bila yakin dah, tak apa dah, tak kena buat ibadat. Baca ayat Quran. Padahal ulama tafsir kata kena hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang akan dikau oleh keyakinan, yakni al-maut. Sehingga kamu mati. Kena ibadat sampai ke mati. Sebab mati tu keyakinan yang besar sekali dah. Hakul yakin dah mati tu. Tak itu ke? Kita lah ni yakin belaka kena mati, tapi tak yakin sangat lagi. Yakin sekadar tahu gitu ya. Tapi bila malaikat cabut nyawa, teka tu yakin. Yakin sungguh. Oh, ni lagu ni mati. Wah. Yakin. Tu buat ibadat siapa sekat tu. Tu makna dia. Allah. Tu. Habis itu. Habis sekat tu. Sikit lagi. Kata dia, wajib oleh mengikut selalu. Mengikut tu, takluk pada mengikut. Mengikut pada rokoknya itu. Pada rokoknya rokok imam itu. Tu imam rokok, kita pun ikut turut rokok tu. Tu dia. Fatihah macam mana Fatihah ni? Tak habis lagi ni. Iyaka je baru ni. Makmum kata. Dan memutusnya atau pada mengikut tadi. Ini wajib atasnya. Atas masbuk ini ni oleh memutusnya makmum tu. Memutusnya masbuk tu. Tu. Dan memutusnya kecek memutus, bahasa kita berhenti. Dan wajib berhenti olehnya masbuk ini. Berhenti akan Fatihahnya. Fatihah bagi masbuk ni kena berhenti Fatihah. Putuskan bacaan Fatihah tu. Akan Fatihah, akan bacaan Fatihahnya. Memutus akan Fatihahnya, memutus akan bacaan Fatihahnya. Berhentikan baca. Kalau baca boleh 2 ayat pun berhenti baca. Turut rokok bersama imam. Kalau kita masbuk. Ni masalah 2 ni. Kalau dia dapat baca sebahagian pun, turut imam, berhenti. Kalau tak dapat baca lagi pun, turut imam. Jangan baca Fatihah lagi. Berhenti. Turut imam. Nampak tak tu? Tak? Turut tu imam. Ni duk gaduh juga nak baca habis Fatihah dia tu. Tu dia. Dia kata putus. Jika ia telah membaca akan dia. Guys ni. Kait pada memutus ni. Jika ni kait pada memutus. Kena berhenti baca Fatihah. Jika ia makmum ini ni telah membaca akan dia, akan Fatihah ni, akan sebagian Fatihah. Akan sebagiannya buat kita. Telah membaca ia akan dia, akan Fatihah. Jadi akan sebagian Fatihah. Kalau baca habis dah tak kena berhenti pakai sudah dah. Sudah dah. Ni baca sebahagian. Baca baru 2 ayat ya baru. Baca sebahagiannya. Pakai berhentilah. Sebab apa wajib dia berhenti? Sebab apa? Ilat pada wajib mengikut. Ilat pada mengikut akan imam selalu tu. Ilat situ. Sebab apa wajib dia ikut imam selalu? Tak kena baca Fatihah lagi dah.
kerana bahawasa imam bagi masbuk ini ni, tu imam dia ni adalah ia imam tu, adalah ia imam tadi menanggung akan Fatihahnya itu. Kerana tu imam tu telah menanggung, telah memikul, telah membawa akan Fatihahnya, Fatihah bagi makmum masbuk ini, akan Fatihahnya, Fatihah bagi masbuk tu. Tu imam tanggung. Ni masalah tanggung ni satu. Setengah orang takut jadi imam kini. Aku tak leh, aku baca bawa kena gitu je. Kalau tanggung makmum apa? Makmumannya, makmum 100 orang. Siap pakat tanggung Fatihah dia. Salah. Maknanya kalau aku ni salah, dosa aku belaka. Mungkin duk tanggung hak lemah belaka tu. Pergi pahal tanggung dengan rupa berat pikul amanah besar tu. Dia rasa lagu tu sebab tu yang malu tu, ataupun dia takut nak jadi imam tu. Sebenarnya tanggung ni makna apa? Tanggung wi tu makna apa? Tanggung apa? Tu pergi pakai warna zahir. Sebenarnya makna apa? Hak ni tak apalah zahirnya menanggung. Kerana imamnya adalah ia menanggung akan Fatihah. Maksud menanggung yakni maksud menanggung yakni imamnya itu memadakan bacaan makmumnya. Maksudnya makmum itu tidak mesti baca lagi, kerana tercukup dengan bacaan imam itu jua. Kerana tercukup dengan bacaan imam itu jua. Tu makna tertanggung ini cukup dengan bacaan imam je. Pada tu imam je lah, kita tak kena. Tu makna tu. Bukan duk tanggung pikul. Kalau tanggung pikul kawai pun tak say tu imam. Berat tu imam banyak, makmum banyak mana? Makmum 100 orang, 1000 orang. Tu dia pikul kawai seorang. Berat belakang kawai ni. Makna menanggung jadi terpada bacaan makmum dengan bacaan imam je. Tu imam baca kepadalah. Cukup dengan imam je lah. Gitu makna dia. Makmum terus rokok selalu kerana cukup dengan bacaan imam je. Gati dah. Seolah kata gitu lah. Pada bacaan imam je. Tu imam rapid chop sendiri dah. Tu. Nampak tak tu dah? Kita bawa kereta. Apa bawa orang? Kereta ni apa bawa orang? Apa makna memikulkan orang? Bawa kereta memikul orang. Apa makna memikul orang? Badai dengan lebar orang je bawa. Makna tu. Makmud orang belakang tak kena tolong bawa. Bahaya tu dah. Tapi kalau makmum duk khabar kena pakat tengok jalan juga. Tengok. Pakat kecek buah agak, jangan dia nyerah. Tapi kalau akhir-akhirnya orang belakang ni nyerah juga, terlena tidur habis, tak apalah. Tidurlah. Pada lebar ya bawa. Tu mana tu. Dia rasa berat tu. Orang kapun ni rasa berat tu, imam tanggung dia kata. Tu dia. Menanggung akan Fatihahnya, tapi syarat menanggung tu dengan syarat, ada syarat lagi weh. Boleh kata sah tu, boleh tanggung tu. Tanggung tu dengan takluk kepada menanggung. Menanggung dengan syaratnya ialah keadaan imamnya, imam bagi masbuk itu, tu imam tu ialah orang yang suci. Orang yang suci. Suci yakni daripada hadas kecil dan besar. Tu imam tu suci daripada hadas kecil dan besar.
Itu dia. Tu so. Dan keadaan makmum itu, atau pada keadaan saat ni, syarat laginya, keadaan makmum itu yang orang yang mendapat ia makmum tu mendapat akan rokok oleh makmum itu, rokok serta imam. Tak lu malak. Syaratnya makmum itu dapat akan rokoknya berserta imam tu mendapat dengan tumaknina, berserta tumaknina. Ada tumaknina dalam rokok. Teka imam rokok, dia pun sempat rokok, subhanallah, tetap bersama imam, tumaknina bersama imam. Bila dapat tumaknina, tu imam tanggung Fatihah. Faham tak? Kalau dia rokok, tu imam rokok dah, dia rokok tak ada tumaknina, tu imam tak tanggung Fatihah tu. Rakaat bila tu imam salam, mu kena tambah rakaat lain. Sebab rakaat tak ni, tu imam tak tanggung wikumu. Mu tak ada rakaat dengan dia, tak pun. Mu tu masbuk, kena jaga. Masbuk tu satu dah, kena jaga. Jaga satu laginya, kena rokok serta imam tu dalam tumakninah imam. Kena bersama dengan imam. Kena widai tumakninah. Ibarat yang lagu tu berada. Dua. Dan keadaan rakaat imam, atau pada keadaan saat ni, syarat lagi ni. Dan dengan syaratnya, nak boleh tu imam tanggung Fatihah tu dengan syaratnya keadaan rakaat imam tu. Keadaan rakaat bagi imam. Rakaat mana? Sifat pada rakaat. Rakaat yang niat padanya pada rakaat. Niat oleh makmum tu. Pelik molek. Ya ambil kita Arab mari dah ni, kecek lagu ni. Kalau bahasa Melayu kita betul-betul tak kecek lagu ni. Bahasa Melayu kecek pe biasa je, tak kecek gini. Kalau kecek belik-belik gini, cara tu jamik dia bahasa Arab tu terjemah betul hak Arab. Dan keadaan rakaat bagi imam itu, rakaat yang niat padanya, yang niat ikut. Yang niat ikut padanya pada rakaat itu, niat oleh makmum dah. Niat gapo? Tu ada dah pe. Kita takdim itu ada dah. Allah. Kali lagi. Dan keadaan rakaat imam, rakaat yang niat padanya pada rakaat itu oleh makmum tu, niat akan mengikutnya, mengikutkan imam tu. Syaratnya rakaat yang makmum tu ikut imam ketika tu. Rakaat yang imam duduk ketika tu, yang makmum ikut imam pada rakaat tu, syaratnya rakaat itu bukan rakaat yang lebih. Tu bukan ni kalau kira mari khabar bagi keadaan lah tu. Wa kaunu kira-kira lah dah. Dan keadaan rakaat imam yang niat padanya oleh makmum akan mengikutnya imam tu bukan rakaat yang lebih, bukan rakaat yang lebih. Seperti rakaat yang kelima masalan bagi imam. Tu imam ni tak. Tu imam yang lebih. Ya semaya lagi 4 rakaat, ya naik tambah satu lagi, 5, yang kelima. Tak. Yang kelima, makmum sore 2 lagi, mu tak reti pakai turut tu imam gila kau. Padahal teka tu tak ada turut dah. Makmum kalau makmum yang kenal yang pandai tak turut imam lagi dah tu dekat yang kelima. Ataupun kita nampak dah. Kita nampak dah ni. Dia kena ada morning duduk dah. Tu imam bangun. Ikut ni duduk. Tu imam lebih bakal ni. Subhanallah pun tak jadi, tak dengar. Dia baca. Kita baru mari. Allahu Akbar. Tu imam pun rokok. Allahu Akbar. Kita pun rokok deh. Kira dah rakaat tu bagi kita. Tak kira. Kita masbuk. Tapi masbuk kita ni pada rakaat lebih bagi imam. Maka tak kira juga. Tu imam tak boleh tanggung pada rakaat kita tu. Sebab hak ia pun lebih dah. Nak mari tanggung bagi kita, kita ni baru. Dia tu dia sudah dah. Dia tak boleh tanggung. So ikut. Tapi maknanya
Setelah lagi turut rokok pun bila siapa salam pun kena tambah rakaat saat ni tu. Faham tak? Rakaat hok mu turut email dalam rakaat yang lebih saat ni tu dan mu kena tambah. Tak bila rakaat tu. Kadang-kadang ya tu email semaya sore, ya tak jadi tu email lagi dah. Orang semaya sore cara dia. Ya rakaat yang kelima. Ya rakaat yang kelima. Lepas tu kita baru mari kita cuit. Makmum kalau makmum nama Allahu Akbar. Tak tahu kata lima tu lima. Faham tak? Faham tu dah. Lepas tu email kita tu semaya lagi. Kita ingat kata, hai, hak yang lima dah saat ni tu. Aku buat tu. Tu dah. Kita pun turut gi. Turut. Tok email sujud sahwi. Kita pun turut sahwi juga. Kita tak tahu kata ya sujud sahwi ke apa. Kita pun turut sujud sahwi cara kita. Bila tok email risalah Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bangun. Bangun mari nak tambah berapa rakaat lagi? 3 masalah dah. Ada 3 rakaat lagi. Kita rasa lagu tu. Kita rasa kata kita ada rakaat yang keempat dia. Kita rasa kata kita ada rakaat yang keempat. Kita nak tambah 1 rakaat lagi lah. 3 rakaat lagi lah. Tiba-tiba tu email kata, hai, hot saat ni hot lebih tu dah. Tu email pun royak. Kalau tak royak tak apa pula. Senyap-senyap tak apa pula. Hei, saat ni hot lebih tu. Kita pun dengar, lebih. Lebih buat kena? Kena buat pak. Maknanya rakaat ni kira pertama bagi kita je. Bukan kata, tu lebih ke? Mula ke? Tak kena berhenti semula. Ni lama tu email royak. Hai, kawai lebih tu saat ni tu. Oh tu. Tak mau usolli. Tak kena berhenti. Pakai hubung. Sebab masalah tamam tu, tok email tu bukan orang musafir. Tok email semaya apa dia? Syarat nak sah wak qasa ni Allah yaqtadiya bimutimmin. Jangan dia ikut orang hak kampung, hak semaya tamam. Sama ada orang semaya tamam tu orang musafir ke tak musafir ke, kalau dia semaya tamam maknanya dia buat pak. Tu email tu buat pak, tapi betul dah. Betul kita mari tu rakaat keempat dia dah. Kita pun niat qasa jam turut dia. Bagi sengke kita dia ni semaya qasa juga. Padahal dia semaya zuhur pak. Dah. Dia duduk pada rakaat yang keempat dah. Kita mari pun kita rasa, ni tu email ni qasa kan. Allahu Akbar. Kita pun jadi qasa turut dia. Lepas tu email risalah Assalamualaikum, tu email kata, hei kawai tamam tu. Hei kawai semaya pak tadi tu. Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Pakai semaya pak juga. Tambah pak. Syarat tak sah dah. Tak sah turut tu dah. Orang panggil nak turut, nak jadi qasa, nak turut qasa, kena semaya sama-sama hak qasa. Kalau sore lagi semaya tam, kita tak sah qasa tu. Bukan tak sah semaya. Tak sah qasa tu. Maka ketika tu pakai hubung wipak apa? Ni pak lalu dah. Hai kawai tamam. Kalau tu email royak, kalau tak royak bukan senyap itu. Tu. Apa dia tu? Habis situ. Letih weh. Tu. Habis kat tu dulu. Dan bahawasanya apabila rokok oleh masbuk itu serta imamnya, maka jadi jika mendapat ia akan tumakninah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u bila yasha' wa 'amalin la yanfa'u wa nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan tayyiban 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Kau apa dah tu? Baca juga dah Baca dah No. No boleh. Jangan cabar. Kau sesorang lah. Jangan kata, make sikit jadilah. Make baca sikit ada juga.
Barakah Syadawi ada juga sikit-sikit.